أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى مصنف الكتاب، وخصوصا إلى شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya ke atas kita, dan dengan kebaikan limpahan rahmat yang datang daripada Allah, Dia telah memberikan keizinan kepada kita untuk bersama-sama kita ini dikumpulkan di dalam sebuah majlis yang mulia, yang mana mudah-mudahan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sentiasa mengimarahkan majlis ilmu ini, Allah turut berikan kepada diri kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan asbab Allah menempatkan kita pada majlis yang baik ini, menjadikan diri kita ini semakin mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah hari ini kita nak sambung bacaan hadis kita. Hadis yang seterusnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau telah memberitahu kepada kita bahawasanya Nabi SAW memberikan kepada kita tanda-tanda bagi orang yang munafik. Kerana Allah SWT Muhammad, orang munafik ini adalah orang yang memusuhi Islam dalam diam. Kalau pepatah Melayu, dia kata ibarat api dalam sekam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kok luar nampak macam tak ada apa-apa masalah, tapi sebenarnya dalam diam dia merosakkan agama Islam. Dia merosakkan dengan cara dia menjadi fitnah kepada orang Islam. Jadi Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memberitahu kepada kita tanda-tanda nifak ini supaya kita ini dapat sama-sama berusaha
untuk mengelakkan diri kita ini daripada mempunyai sifat nifak ini. Bila kita belajar tentang tanda-tanda munafik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanda itu bukanlah untuk dilihat pada orang lain. Boleh faham tak? Nah, tapi ianya adalah untuk kita melihat akan diri kita. Kerana ketika mana setiap orang mukmin itu mampu menjadi seorang mukmin yang sejati, mampu menjadi seorang muslim yang sangat-sangat menjaga dirinya, maka pada ketika itu sekalian umat Islam yang ada di atas dunia adalah umat Islam yang benar-benar beriman kepada Allah. Tapi ketika mana kita ni menjadi orang yang bila mengaji, dia tak tengok diri dia, dia tengok orang lain. Nah, tak habis-habis tengok orang, sehingga kan dia lupa pada dirinya terdapat 1001 kesalahan yang telah pun disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila setiap orang asyik tengok orang lain, bagaimana perubahan tu nak berlaku, dan bagaimanakah nak menjadikan umat Islam tu menjadi umat yang terselamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ketika mana masing-masing daripada orang Islam ni sibuk untuk membetulkan orang tanpa membetulkan diri sendiri. Jadi itu yang kita boleh tengok dalam masyarakat kita hari ini. Dilahirnya satu bentuk perangai suka menghukum orang tetapi tidak mahu menghukum diri sendiri. Perangai yang suka menuduh orang tetapi perangai untuk muhasabah diri sendiri itu tak ada. Sedangkan Nabi SAW telah mengingatkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana, orang yang cerdik, kata Nabi SAW, man dana nafsahu, adalah orang yang sentiasa bermuhasabah dengan dirinya sendiri. Setiap hari, setiap masa, setiap saat, setiap ketika dia menghabiskan masanya untuk menilai di tahap manakah kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada tak macam tu tuan-tuan? Kita tak habis-habis muhasabah diri orang. Kita tak muhasabah diri sendiri. Kita tengok orang, tak habis-habis salah orang. Orang kawan dengan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba orang tu tinggal kita. Kita pun kata, saya ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk dengan orang ni, orang duduk saya kerja, tinggal saya aja. Dia dah dapat apa dia nak, dia tinggal. Dia dapat, dia tinggal. Jahatlah orang ni, nampak tak? Sedangkan sepatut dia kena tanya balik, dekat mana silap aku sehingga menyebabkan orang-orang yang dekat dengan aku tinggalkan aku. Jadi bila tengok balik, oh sebenarnya salah dia bila dia bersahabat kerana mengharapkan kebaikan sahabat dia juga. Jadi kawan yang kawan dengan dia pun buat benda yang sama lah. Jadi bila hilang kebaikan di antara kawan-kawan ni, hilanglah kawan tu. Tapi ketika mana dia dapat nampak salah dia dekat mana tuan-tuan, dan diubah perkara tersebut, aku berkawan depan ni kerana Allah, bukan lagi kerana mengharapkan kebaikan sahabat aku. Jadi pada masa tu tuan-tuan, sahabat-sahabat yang main ni, adakah sahabat-sahabat yang masih lagi nak mengambil kesempatan? Tak dah. Pasal apa? Kita berkawan kerana Allah, kita bersahabat kerana Allah, bersilaturahim kerana Allah. Maka pada ketika itu Allah pun menghantarkan sahabat-sahabat yang juga buat benda yang sama pada diri kita. Maka pada masa itu barulah silaturahim itu berkembang. Silaturahim itu dia akan menjadi besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh faham tak ni? Jadi sebab apa masalah dalam hidup kita tak pernah selesai tuan-tuan? Kerana kita ini sentiasa menghabiskan masa kita dengan perkara-perkara yang tidak menguntungkan kita. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang bijak, dia sentiasa menilai akan diri dia, dia sentiasa bermuhasabah akan diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia setelah mana dia muhasabah, dia semak keadaan diri dia, apa dia buat? Dia beramal pula untuk kehidupan selepas mati dia. Kerana orang yang tak memikirkan kehidupan selepas mati, mustahil dia akan menjadi orang yang sentiasa menghisap keadaan dirinya. Allahumma salli ala sahabat. Faham tak?
Jadi bila dia fikir akhirat, dia muhasabah diri dia. Aku ni salah tang mana? Kat mana lagi nak kena betul Bila dia dah betul keadaan diri dia, apa dia buat tuan-tuan? Dia buatlah amal soleh pula. Bila dia membetulkan kesalahan, itulah amal soleh dia. Allahumma salli ala sayyidina. Wal ajizu man atba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang bodoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang semasa hidup dia atba'a nafsahu, ikut je kehendak nafsu dia, wa hawaha, dan juga hawa dia. Apa nafsu nak, apa kehendak dirinya nak, dia turut semua. Baik, kita macam tu tak tuan-tuan? Kita duduk tang mana tuan-tuan? Duduk tengok salah orang, asyik geram ke orang. Geram ke orang ni nafsu ke tak tuan-tuan? Benci ke orang ni nafsu ke tak? Nafsu ke iman? Nafsu tuan-tuan. Nafsulah yang benci kepada kebaikan orang. Nafsulah yang tak suka pada orang. Nafsu ni dia makhluk yang suka pada diri dia sendiri. Sebab tu dia tak heran bila Tuhan suruh buat taat, dia tak kisah tuan-tuan. Pasal apa? Aku tak suka. Kita ni duduk tang mana tuan-tuan? Kita duduk dekat orang yang suka ikut kehendak nafsu kita ke, ataupun kita duduk pada tempat orang yang tak mengikut akan kehendak nafsu kita? Dia Nabi sebut tuan-tuan, bukan saya sebut. Saya ulang balik apa yang Nabi sebut. Kemudian dalam keadaan dia mengikut nafsu dia, dia memperturutkan kehendak diri dia, apa dia buat tuan-tuan? Wa tamanna 'ala Allah, dan dia mengharapkan rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, orang yang sentiasa mengikut kehendak nafsu dan kehendak dirinya, orang ini tak layak mendapat rahmat Allah. Kenapa dia tak layak? Karena mana mungkin orang yang mempertuhankan diri dan nafsu dia layak untuk mendapatkan rahmat daripada Tuhan pemilik sekalian alam. Macam ni tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan ada kenal seorang kaya. Orang kaya ni jenis baik, tapi nak dapat kebaikan dia, kita kena baik dengan dia dulu. Tiba-tiba kita ni jenis tak reti hormat dia, tak reti hormat dia apa semua. Akhirnya lah dia orang kaya tu peduli tak kat kita. Tapi saya cakap ni bukan nak suruh tuan-tuan buat baik dengan orang kaya. Sebab tuan-tuan kena tahu, orang kaya ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada satu perangai yang semua orang kaya mesti ada. Orang kaya ni semua perangai dia mesti ada dekat dia, perangai kedekut. Sebab kalau tak ada kedekut, dia tak kaya. Tuan-tuan pergi jumpa orang kerja bank, tanya mereka kalau deal dengan orang kaya dengan deal orang biasa, mana lagi senang? Lagi susah deal dengan orang kaya. Orang kaya RM1 pun duit. Tolak dalam akaun debit tu 48 sen ni. Kadang secas apa-apa kan, dia tanya, ni untuk apa ni? Tu orang kaya. Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau orang biasa-biasa ni 48 rupang ambil pi tidak kan, pi ATM kena cas RM1, tak apa, RM1 tidak. Orang kaya dia tak buat. Pasal apa? Tak ada RM1, tak cukup RM1 boleh faham tak dah? Sebab tu dia boleh kaya, pasal dia simpan duit dia. Jadi tuan-tuan jangan doa harap dengan orang kaya, harap dengan yang maha kaya. Sebab orang kaya ni dia lebih miskin daripada kita tuan-tuan. Walaupun duit dia banyak, tapi dia tak boleh guna duit dia tuan-tuan. Pasal apa? Nafsu dia duk suruh simpan. Jangan guna, nanti hang guna hang miskin. Kita ni duit simpan tak banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila duit simpan tak banyak, ada nak rasa miskin tak? Faham tak? Tapi ni saya bukan kata kat semua orang kaya, orang kaya yang tak beriman sahaja. Ada orang yang memang Allah jadikan dia betul-betul kaya. Siapa? Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf adalah di antara orang yang Allah jadikan dia memang kaya. Satu hari Abdul Rahman bin Auf dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu masa tu? Nabi kata orang kaya ni dia akan jadi orang yang paling lambat masuk dalam syurga. Dan kebanyakan orang kaya tempat dia dalam neraka. Kalau dia boleh masuk syurga, dia masuk hak paling last sekali.
Kalau dia boleh masuk syurga lah. Tapi kebanyakan orang kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat dia dalam neraka. Abdul Rahman bin Auf bila dia dengar tentang ni tuan-tuan, dia susah hati pasal dia kaya. Masa tu dia fikir, jangan-jangan aku pun duduk dekat dalam neraka. Tu perangai sahabat. Kita ni tak perangai macam sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bila kita dengar macam tu, kita kata apa? Tak apa kot, aku ikut yang last masuk tu. Tu jenis kita, jenis perasaan baik semua ni. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, maka pada ketika itu apa Abdul Rahman bin Auf buat? Dia pun balik fikir macam mana cara nak bagi jadi miskin. Sebab kalau dia sedekah harta dia akan jadi lagi kaya. Sebab para sahabat ni, mereka sangat meyakini ganjaran ibadah sedekah. Masa Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia bagi satu buah delima pada orang susah. Bila dia balik-balik, tiba-tiba Siti Fatimah tengah seronok makan buah delima. Dia tanya, "Ya Fatimah, mana hang dapat buah ni?" Ada budak mai hantar kat tadi. Masa hang keluar tadi ada orang mai hantar buah delima. Berapa biji? 9 biji. Sayyidina Ali tanya, "Mana budak tu?" Tu budak tu pergi kat no. Sayyidina Ali pun pergi jumpa, tepuk bau budak tu. Budak, tadi hang ke yang mai hantar buah delima kat rumah aku?" "Ya, saya hantar tuan." Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Sayyidina Ali tanya balik, "Hang pergi hantar berapa biji?" 9 biji. "Mana lagi sebiji?" Tu Sayyidina Ali, dia yakin sebab 1 balas 10, mana boleh jadi 9 dia kata. Kalau kita lah tuan-tuan, berani buat begitu tak yakin kita, betul tak? Kita tak yakin 1 balas 10 tu. Jadi budak tu pun tengok Sayyidina Ali, dia kata, "Minta maaf tuan, sebiji tadi saya makan dah. Memang asal ada 10, tapi saya makan sebiji." Sayyidina Ali kata apa? "Tak apa, aku cuma nak tahu yang tu Bukan marah pasal makan tu, tapi nak mentashihkan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni, dia tak boleh nak sedekah. Sebab kalau dia sedekah, Allah akan balas balik 10 kali ganda, 700 kali ganda. Dia fikir, macam mana nak jadi miskin dia. Kebetulan tuan-tuan, kurma yang ditanam di kota Madinah masa tu, Allahumma salli alaihi wasallam, semua tak jadi, buruk habis kurma. Jadi bila tak jadi, sahabat-sahabat lain ni semua pakat sedih. Pasal apa? Habislah kami tahun ni, buah semua tak jadi. Betul tak? Siapa nak beli buah kurma busuk? Siapa nak beli buah kurma buruk? Jadi Sayyidina Rahman kata apa? Inilah peluang untuk aku jadi miskin. Apa dia buat? Dia beli semua kurma buruk yang ada dalam kota Madinah, sehingga kan habis harta dia. Dia beli, dia simpan dekat gudang dia. Dia kata, "Hari ni Abdul Rahman bin Auf telah menjadi miskin," dia kata. Pasal apa jadi miskin? Dia kata, sebab beli kurma buruk, nak jual macam mana? Tidak. Tapi takdirnya Allah telah memilih Abdul Rahman bin Auf untuk jadi orang kaya. Ni sebab tu kita kena tengok, kita ni jadi kaya macam Abdul Rahman bin Auf ke? Kita jadi kaya sebab memang kita pulun nak jadi kaya. Nak simpan RM1 pun simpan, RM2 pun simpan, sanggup tak keluar belanja tak apa. Yang penting duit dalam akaun bank banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Tiba-tiba ada seorang laki-laki wakil dari satu kerajaan ni, dia main nak beli buah kurma busuk. Pasal tempat dia kena satu wabak penyakit. Ubat dia cuma kurma busuk ni. Jadi dia dapat tahu di Madinah ni kurma semua tak jadi. Dia pun main. Bila dia main, dia pergi tanya semua kebun-kebun kurma sahabat ni, ada tak kurma busuk? Aku nak beli, dia kata. Kami nak buat ubat. Jadi sahabat kata, tak ada, habis dah. Semua Abdul Rahman borong habis dah. Abdul Rahman borong habis dah kurma busuk kami ni. Baik. Bila sampai kawan tu pergi jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf, dia kata, "Aku ni wakil daripada raja sekian-sekian, nak beli kurma busuk ni. Aku beli kurma ni nak buat ubat. Hang beli berapa harga?" Abdul Rahman bin Auf pun kata, "Aku beli dengan harga sekian." Allahumma salli alaihi wasallam. Ingatkan bila beli dengan harga sekian, bila kurma busuk ni orang beli murah lagi lah, tidak? Kan? Apa orang dia kata? "Hang beli berapa? Aku bayar 2 kali ganda harga hang beli." Lagi kaya daripada sebelum ni dah. Itu betul-betul orang kaya yang dipilih oleh Allah. Siapa? Orang kaya yang sentiasa merasa takut akan kemurkaan Allah. Dia takut pada ketika banyaknya harta pada dirinya menyebabkan dia ni terkandas masa hari penghisaban esok. Pasal Allah dia akan tanya,
harta kita dari mana sampai dan ke mana dihabiskan, untuk apa digunakan. Hak yang tak guna, yang tu juga ditanya oleh Allah. Hang simpan pasal apa? Takkan kita nak kata, Tuhan, aku simpan duit ni pasal senang, esok apa-apa jadi nanti aku ada duit. Allah akan jawab apa tuan-tuan? Aku dengan duit, siapa yang lebih berkuasa? Maksudnya selama ni hang yakin dekat duit nah, hang tak yakin dengan aku. Tuan-tuan, berat tak tuan-tuan nak jawab? Berat tuan-tuan. Sebab tu jangan kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, menjadi orang yang terus tertipu dengan dunia. Baik, apa hadis yang kita kongsi hari ini? Allahumma salli ala Muhammad. Tanda bagi orang yang munafik itu ada 3. Maka kata Nabi SAW, ciri-ciri munafik ini janganlah ada pada orang mukmin. Pada ketika ada pada seorang mukmin, maka tanpa sedar kita telah pun mempunyai sifat nifak di dalam diri kita. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, ketika mana dia berkata-kata, dia menyampaikan cerita, dia berdusta. Orang yang berdusta ni siapa dia? Iaitu orang yang bila mana menyampaikan cerita, dia tak tahu asal usul cerita. Allahumma salli ala Muhammad. Hantar dak hari tu aku tengok hari tu ada depa lalu kat simpang tu nampak kain putih duk terbang. Hang nampak sungguh ke? Nampak sungguh. Tang mana? Cuba tunjuk Ustaz. Aku pun dengar pada orang. Bohong tak tu? Bohong tak? Ya tuan-tuan, sebab tu jangan cakap tipu. Menipu ni dia tak boleh buat melainkan pada 3 tempat. Tapi 3 tempat ni saya tak mahu abang kat mana. Cari tuan-tuan buat. Jangan tipu lah tuan-tuan, senang. Jangan tipu. Sebab bila tuan-tuan tipu terus dah confirm pada diri kita ada sifat nifak. Pasal tu contoh bila kawan jemput makan kenduri tuan-tuan, jangan jawab insya-Allah bila tuan-tuan memang dah tahu tak lipi. Sebab bila tuan-tuan jawab insya-Allah saya lipi, dalam hati memang tahu dah, memang tak lipi. Tuan-tuan telah pun menjadi orang yang munafik. Sebab insya-Allah ni kita menyandarkan keputusan pada izin Allah. Jadi macam mana kita nak sandak pada izin Allah pada ketika kita tahu dah, kita tak harap pun pada pertolongan Allah tadi tu. Kita tak harap pasal kita memang tak mau pergi. Lepas tu insya-Allah kata guru saya, hanya diucapkan pada ketika kita memang betul-betul nak pergi. Betul-betul nak pergi, baru kita Allahumma salli ala Muhammad, insya-Allah saya pergi. Sebab memang nak pergi. Tiba-tiba hari nak pergi tu kereta rosak. Masa hari nak pergi tiba-tiba ada tetamu main rumah. Masa keluar pergi cari rumah tak jumpa-jumpa. Tu baru tanda Allah tak izin. Tapi memang tak mau pergi dah. Kenduri kawan dekat Alustaq. Hari tu memang kita plan nak pergi jalan kat KL. Boleh sampai kan tuan-tuan? Jadi jangan jawab insya-Allah. Jawab terus minta maaf lah tuan, saya hari tu memang saya tak dapat, saya ada kat tempat lain. Orang nak marah kan? Orang tak marah tuan-tuan. Orang akan marah bila kita janji tiba-tiba kita tak pergi. Faham tak? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi idza hadatsa kadzaba, hadis sifat nifak. Tuan-tuan cakap tipu bohong munafik. Baik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, ketika mana dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Mengingkari ini dia ada 2. Satu termungkir. Satu, nombor 2 sengaja mungkir. Dia berkait dengan hak tadi ni, idza hadatsa kadzaba ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dia berkait. Orang biasa bohong, dia mesti janji tak tunai. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kami menang, esok kami naik bangunan masjid 30 tingkat, contoh. Bila menang tak buat pun, munafik tuan-tuan. Tapi jangan kata orang kata tu. Kita kata kita yang berjanji. Saya Ustaz, habis pencen esok, saya memang betul-betul nak pergi mengaji. Janji tak tu? Janji tak? Dah pencen, tak pergi mengaji pun. Raja duk berjalan tak habis-habis. Right, saya Ustaz, esok kalau saya dapat bonus sekian-sekian, saya tolong madrasah Ustaz. Tiba-tiba dah dapat bonus, nampak banyak pula dah, tak jadi bagi. Bohong tak? Dia mungkin janji tak? Saya Ustaz, macam mana pun saya mesti ikut kuliah Ustaz, saya nak pergi kuliah.
Mungkin janji tak? Munafik tak? Faham tak tuan-tuan? Sebab tu adab orang beriman, bila berjanji dia menyandarkan pada pertolongan Allah, minta tolong kat Tuhan. Saya memang betul-betul Ustaz, habis pencen saya nak pergi mengaji Ustaz. Saya betul-betul nak pergi. Yang saya minta Allah tolong saya, insya-Allah saya minta Allah tolong. Tuan-tuan, pada masa tu bila kita menyandarkan janji kita kepada Allah, kita meletakkan pengharapan kepada pertolongan Allah, masa tu tuan-tuan, janji kita Allah akan bantu untuk kita tunaikan. Masa tu baru tuan-tuan boleh pergi mengaji, baru boleh ikut apa yang tuan-tuan dah janji pada diri sendiri. Baik, yang ketiga, wa idza tumina khana, ketika mana dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Jadi beri amanah ni kita jangan cerita dengan orang. Amanah yang diberikan oleh Allah pun banyak kita khianat, tuan-tuan. Allah bagi harta sebagai amanah untuk kita jaga harta dengan baik, gunakan pada tempat yang elok, dibahagi-bahagikan kepada orang-orang yang benar-benar memerlukan. Tiba-tiba bila Allah bagi amanah harta, kita simpan, kita tak guna, tuan-tuan. Time kita guna pada tempat yang Allah tak redha. Berjalan habis 5,000, 6,000, 10,000 tak apa lagi. Tapi jangan masuk tabung masjid 5,000, 10,000, miskin kami nanti Ustaz. Mengkhianati amanah tak, tuan-tuan? Mengkhianati amanah tak? Sedangkan Allah kata, aku bagi rezeki ni untuk kamu buat taat. Tiba dapat rezeki, tuan-tuan, kita guna untuk kepuasan nafsu kita. Khianat tak? Tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, mungkin tuan-tuan sakit telinga dengar apa yang saya sampai hari ni. Sakit Ustaz. Ustaz kata kami semua salah ni. Tak dah buat macam mana, tuan-tuan? Saya main duduk depan ni bukan nak bagi orang suka kat saya. Saya nak bagi kita semua ni disukakan oleh Allah Ta'ala. Hak tu tuan-tuan, kalau satu dunia suka kita pun, tiba-tiba Allah benci kita, tuan-tuan. Tak guna suka manusia, tuan-tuan. Esok kat akhirat, yang nak selamatkan saya daripada kemurkaan Allah bukan tuan-tuan, amal soleh saya, tuan-tuan. Kalau saya tak jaga diri saya elok-elok, saya tak beramanah dengan ilmu yang Allah bagi, tuan-tuan, saya jadi orang yang munafik, tuan-tuan. Saya takut. Tak tahulah kalau tuan-tuan berani dengan neraka, saya tak berani, tuan-tuan. Api lighter pun saya tak tahan. Kadang saya nak cucuh bakhur tu, kan, bakhur, buka lighter kan, nak bakar arang tu, rasa barang tu terkejut. Saya takut api, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh tahan api neraka, tuan-tuan teruslah buat salah, tak ada masalah, tuan-tuan. Boleh tak tu? Jadi tuan-tuan, janganlah kita ni sengaja menjadikan diri kita ini mempunyai sifat nifak di dalam diri. Jadi mulai hari ini, tuan-tuan, kita beramanah dengan Allah Ta'ala. Pada setiap kurniaan Allah, kita jaga diri kita baik-baik, tuan-tuan. Kita mengharapkan rahmat Allah. Pada setiap perkara yang kita nak kerjakan, kita minta Allah bantu diri kita. Kita minta Allah kasihankan kita. Ya Allah, kami ni hamba yang lemah, ya Allah, Kau tolonglah kami. Kau jadikanlah kami ini terpimpin dalam rahmat-Mu, ya Allah. Pada ketika kami buat salah, ya Allah, Kau betulkanlah salah kami ini, ya Allah. Pada ketika kami ini dilalaikan dengan kehidupan dunia, ya Allah, Kau sedarkanlah diri kami, ya Allah. Jadi pada setiap masa kita mohon pertolongan dengan Allah, tuan-tuan, kita akan dapat merasakan betapa tingginya kasih Allah terhadap kita. Pada masa itu, tuan-tuan, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat menghargai akan segala kebaikan Allah. Kita nak Allah pandang kita je, tuan-tuan. Ni bulan Ramadan, tuan-tuan. Dah tak lama lagi nak habis dah Ramadan ni. Gunakanlah kebaikan yang ada pada bulan Ramadan ni untuk menjemput rahmat Allah sebanyak-banyaknya, tuan-tuan. Gunakan peluang ni, tuan-tuan. Ni bulan yang Allah melimpahkan rahmatnya tanpa limit. Tuan-tuan, gunakanlah ya, tuan-tuan. Minta rahmat sungguh-sungguh. Supaya apa ni? Supaya esok kalau kita mati, tuan-tuan, Allah selamatkan kita daripada kemurkaan. Cukuplah dosa kita yang lepas-lepas, tuan-tuan. Salah yang kita buat dulu sebelum-sebelum ni cukuplah sekat tu je. Mulai hari ni, tuan-tuan, kita buka buku baru. Kita betulkan balik kesalahan kita. Kita letakkan balik kebergantungan kita kepada Allah. Kita jaga balik amanah kita dengan Allah. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan jadi orang yang selamat, bukan sahaja di dunia tapi juga di akhirat. Jadi saya kira cukup sekarang tu untuk perkongsian saya pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmatnya ke atas diri kita.
Mudah-mudahan Allah memimpin kita pada setiap kesalahan kita ni Allah betulkan tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kehinaan yang ada pada diri kita ni Allah sudi untuk tutupnya dengan kemuliaan yang ada pada Allah. Kerana kita ni hanyalah hamba yang menumpang kebaikan Allah, hamba yang sentiasa mengharapkan kebaikan daripada Allah, hamba yang sentiasa merasakan dirinya lemah di hadapan Allah. Jadi bila kita lemah tuan-tuan, bergantunglah pada yang maha berkuasa. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Allah memberikan hidayah kepada kita semua yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita ni semua suka untuk menerima akan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hati kita semua ni tuan-tuan jauh daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, kerana pandangan Allah pada hati. Jadi kalau hati kita kotor tuan-tuan, bagaimana Allah nak suka pada kita? Jadi mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Pada ketika hati kita yang dah mati tuan-tuan, Allah sudi untuk menggantikan dengan hati yang baru, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira cukup sekadar tu. Yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya minta jasa baik semua, tolong doakan saya, keluarga saya, madrasah saya, agar sentiasa di dalam pimpinan rahmat Allah. Agar kami ini semua sentiasa dipimpin oleh Allah, supaya diselamatkan daripada tipu daya dunia, tipu daya nafsu, tipu daya diri sendiri tuan-tuan. Sebab hakikatnya kita tak tahu yang kita buat ni betul-betul Allah redha ataupun tidak. Jadi setiap masa kita jangan rasa selamat selagi mana kita tak sampai pada hadrat Allah. Jadi tuan-tuan tolong doakan saya, insya-Allah Allah akan balas balik kebaikan tuan-tuan dengan berlipat kali ganda. Dan insya-Allah kita semua dikumpulkan dalam keadaan rahmat, dalam keadaan hati kita ni saling bertaut kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.